Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan yang dihormati kepada pensyarah subjek ini Asas Pentadbiran Awam Puan Zalina binti Ahmad, dan saya selaku Ketua Kumpulan 2, nama Muhammad Alif bin Abdul Majid, nombor matrik 242005, dan rakan-rakan saya Nur Anum binti Azizan 249807, Muhammad Ilyah bin Ismail 276073, dan Muhammad Firdaus Shah bin Ramli 276093. Tajuk kumpulan kami iaitu Strategi Lautan Biru dalam Sektor Awam, National Blue Ocean Strategies NBOS. Strategi Lautan Biru dalam sektor awam yang dikenali sebagai National Blue Ocean Strategy NBOS dalam pelbagai agensi awam dan telah diguna pakai di serata dunia demi menghasilkan daya persaingan dan keefisienan yang tinggi. Konsep NBOS telah diperkenalkan oleh Profesor Chan Kim dan Profesor Rene Brown pada tahun 2005 di Perancis dan telah menjadikan popular pada tahun 2006. NBOS mempunyai 6 prinsip utama, iaitu melibatkan pemikiran cara-cara kreatif dalam penyelesaian masalah dalam sektor pentadbiran awam, mengurangkan perbelanjaan, meningkatkan kolaborasi antara pelbagai kementerian, jabatan dan agensi, menggunakan sumber sedia ada dengan efisien, meningkatkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat dan mewujudkan hasil berimpak tinggi. NBOS dianggap sesuai bagi menangani dan memperkukuhkan perpaduan masyarakat majmuk yang membentukkan sistem penyampaian kerajaan yang lebih mendangkal aspirasi rakyat dan menjadikan negara lebih membangun dalam pelbagai aspek, di mana rakyat akan lebih memahami dan boleh mengikut apa yang kerajaan memaklumkan. Di Malaysia juga, Malaysia menggunakan dan mengukuhkan dasar NBOS dalam sektor awam sejak tahun 2008. NBOS telah menjadi rangkai kata di Malaysia sejak beberapa tahun. Sebahagian daripada program baru di Malaysia adalah program yang tetap diciptakan untuk menggantikan program yang ada dalam ruang atau kawasan pertandingan yang sama. Selain itu juga, melalui NBOS, agensi-agensi kerajaan dipaksa untuk berfungsi dengan lebih berkesan dengan menghilangkan pertindihan kerja, iaitu yang dikatakan dapat memudahkan sesuatu keputusan yang perlu dibuat untuk menyelesaikan sesuatu masalah di dalam kerajaan. Dengan kaedah NBOS, pelbagai agensi kerajaan bekerjasama secara lebih produktif dengan saling memanfaatkan antara satu sama lain. NBOS terus berfungsi dengan cekap dan wajar di Malaysia kerana kerajaan dan sektor awam mempunyai kemahuan untuk menjadi lebih cekap, bergerak mengikut masa dan saling bermain antara satu sama lain. Bagi program NBOS Kementerian Kesihatan, terdapat beberapa prinsip yang telah digariskan. Antaranya ialah yang pertama, prinsip kesihatan sepanjang hayat. Bagi menimbulkan kesedaran tentang pentingnya penjagaan kesihatan di kalangan masyarakat, terlebih dahulu masyarakat mestilah faham tentang apa itu gaya hidup sihat yang merupakan kunci utama kesejahteraan insan. Masyarakat yang sihat pastinya dapat memainkan peranan yang aktif dalam pembangunan agama, bangsa dan negara. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), mendefinisikan bahawa gaya hidup sihat sebagai salah satu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cergas serta bebas dari sebarang penyakit, atau dalam kata yang lain ialah kemampuan untuk meneruskan hidup dengan sempurna dengan prospek yang positif. Prinsip yang kedua ialah prinsip perkongsian pintar, iaitu smart partnership, di mana setiap agensi yang menjadi rakan kongsi perlu menyumbang sama ada dalam bentuk sumber kewangan, bahan ataupun sumber manusia yang dalam bentuk kepakaran atau klinikal. Anggaran bantuan alat perubatan bagi warga emas yang disaring bagi fasa pertama bagi Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dalam program NBOS ini ialah sebanyak RM780,760. Yang ketiga ialah pengukuhan ICT sebagai pemudah cara untuk pengendalian projek kesihatan. Sebagaimana yang semua maklum, semua klinik desa, klinik kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah serta hospital telah mempunyai komputer dan dibekalkan dengan talian internet onegovernment.net. Yang kedua adalah menjalankan program iJejak yang telah dibangunkan bagi pemantauan
ibu hamil untuk mengurangkan kadar kematian ibu hamil. Bagi strategi pelaksanaan MBOS di Kementerian Kesihatan ialah pertama dengan pelancaran program komuniti sihat perkasa negara ataupun POSPEN. POSPEN ini ialah inisiatif kolaborasi antara Kementerian Kesihatan Malaysia dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Objektif utama program ialah membentuk komuniti yang sihat, produktif dengan cara mendekatkan dan meluaskan capaian program komuniti melalui sukarelawan yang dilantik. Sasaran program POSPEN pada tahun 2013 hingga 2016 ialah dijangka pada tahun 2016 terdapat lebih 100 kampung yang akan menyertai MBOS ini dan ditambah dengan 500 sukarelawan. Tetapi sehingga Oktober 2014 terdapat 123 kampung yang telah mewujudkan POSPEN dan sebanyak 536 sukarelawan telah dilantik. Bagi program yang kedua adalah program Jom Mama. Jom Mama adalah program kolaborasi antara Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dan universiti di sekitar iaitu Universiti Southern UK dan University of Witwatersrand Afrika Selatan sebagai pakar perunding luar. Program Jom Mama ini adalah untuk menangani masalah penyakit kronik yang tidak berjangkit seperti penyakit darah tinggi, penyakit jantung, diabetes dan lain-lain melalui pembangunan intervensi yang sesuai bagi generasi muda. Ia dibangunkan untuk membina generasi yang baru dan sihat. Projek rintis telah dilaksanakan di Seremban bermula Januari 2013 dan akan tamat pada tahun 2017 yang melibatkan 1,000 pasangan muda yang berkahwin. Program ini mempunyai sasaran supaya mempercepatkan pendidikan kepada pasangan muda dengan menggunakan kaedah yang diminati mereka. Program yang ketiga ialah program Warga Emas Sejahtera. Merujuk data trend penuaan di Malaysia pada tahun 1970 adalah sebanyak 0.546 juta ataupun 5.2% telah meningkat kepada 1.398 ataupun 6.3% pada tahun 2000 dan dijangka sehingga tahun 2020 sebanyak 3.440 ataupun 9.9% penduduk di Malaysia adalah terdiri daripada warga emas. Dan merujuk juga sumber Jabatan Perangkaan dari segi jangka hayat nasional pada tahun 1980 ialah 66.4 tahun telah meningkat kepada 70.2 pada tahun 2000 dan dijangka trend warga emas di Malaysia pada jangka hayatnya ialah pada 77 tahun sehingga tahun 2020. Daripada jumlah-jumlah yang telah disebutkan tadi, jumlah kemasukan ke hospital adalah 15% terdiri daripada warga emas. Sebab utama kedatangan warga emas ke klinik kesihatan dan hospital ialah 3 penyakit yang sering diperkatakan iaitu hipertensi, diabetes dan mellitus. Bagi mengatasi masalah ini, strategi pelaksanaan program warga emas telah dijalankan iaitu melibatkan klip mobile ataupun klinik pakar bergerak yang menawarkan perkhidmatan kesihatan pakar kepada penduduk luar bandar khususnya warga emas. Projek ini akan merakyatkan perkhidmatan kesihatan sekaligus meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan rakyat terhadap pembangunan dan perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh kerajaan. Pembiayaan projek ini ditanggung oleh kerajaan negeri bersama dengan USIM. Kesan pelaksanaan MBOS di Kementerian Kesihatan. Pertama, pencegahan melalui saringan komuniti dan pendidikan kesihatan kepada kumpulan sasaran. Seperti yang mana kita tahu, penubuhan komuniti sihat sejahtera ataupun POSPEN yang menekankan 5 skop utama aktiviti iaitu pemakanan yang sihat, melibatkan majlis yang menyediakan buah-buahan, sayuran, pengasingan gula daripada minuman panas serta menyediakan air kosong. Yang kedua adalah hidup yang aktif iaitu memiliki dari kesihatan, program aktiviti fizikal, trek 10,000 langkah dan pengukuran berat badan. Yang ketiga adalah tidak merokok di kawasan awam ataupun yang diwartakan dan yang keempat sentiasa menjalankan saringan kesihatan. Kedua pula ialah memberikan perkhidmatan rawatan perubatan melalui klinik pakar statik dan bergerak kepada penduduk pendalaman. Contohnya klinik dan makmal pergigian bergerak. Untuk makluman, klinik makmal pergigian bergerak diterima pada 18 April 2014. Ia adalah merupakan satu-satunya makmal pergigian bergerak di Malaysia. Dan secara keseluruhan, kos kenderaan dan peralatan adalah sebanyak RM250,000. Yang ketiga ialah membetalkan peralatan dan perubatan kepada golongan kurang upaya dan warga emas yang memerlukan. Contohnya, makmal pergigian bergerak ini memberikan perkhidmatan sokongan kepada klinik pergigian bergerak dalam membantu pegawai pergigian untuk memberikan perkhidmatan dental kepada warga emas. Ia adalah aktiviti outreach selaras dengan inisiatif MBOS
dan penyampaian perkhidmatan pembuatan gigi palsu di klinik pergigian dengan beban kerja yang tinggi. Untuk pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada rakan-rakan saya. Sekian, silakan. Pelaksanaan dasar MBOS oleh Kementerian Pertahanan Negara Malaysia. Apa yang kita tahu, Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM adalah pasukan keselamatan yang unggul di dalam negara kita ini. Tugas PDRM ialah memelihara keselamatan dalam negara, manakala ATM adalah bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar. Kedua-dua agensi ini saling melengkapi dalam tugas melindungi negara daripada sebarang bentuk ancaman keselamatan. Sinergi ini berterusan dan terbukti berkesan apabila kerjasama antara kedua-dua pasukan menjadi faktor kejayaan keselamatan negara memerangi pengganas Sulu melalui operasi daulat di Sabah. Di sini saya ingin berkongsi kolaborasi yang wujud antara PDRM dan ATM melalui konsep MBOS. Fokus utama dalam pelaksanaan MBOS ialah untuk mencapai hasil berimpact tinggi melalui kolaborasi antara agensi dengan kos yang minimum dan menggunakan sumber yang sedia ada. Konsep pelaksanaan MBOS membolehkan PDRM dan ATM berkolaborasi dalam melaksanakan inisiatif untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat serta menjayakan usaha bersama ke arah kepentingan negara dan keteraman awam. Antara inisiatif yang diambil ialah kerajaan menambah anggota sukarelawan rela dan anggota Jabatan Pertahanan Awam JPAM serta unit rondaan bermotosikal dan pemasangan kamera lintas tertutup di seluruh Malaysia agar kadarnya yang dapat dikurangkan. Selain itu, kerajaan juga mendapat bantuan daripada tentera Malaysia untuk membina rumah di luar bandar dengan kos pembelanjaan yang rendah dan masa yang singkat melalui projek jiwa murni agar kemiskinan dapat dikurangkan. Selain itu, komunikasi bersama PDRM dan ATM merupakan kesinambungan kepada program kerjasama yang telah dilaksanakan dengan jayanya antara kedua-dua keselamatan ini. Inisiatif ini bertujuan memaklumkan kepada masyarakat tentang kolaborasi yang mantap kebersamaan inisiatif ini dalam melaksanakan program di bawah MBOS. Okey, di antara salah satu program yang dijalankan di dalam MBOS, iaitu program ini dia melalui Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu program yang ini dinamakan University Ambassador Program, iaitu UAP lah. Okey, UAP ini adalah salah satu program yang dijayakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan ditajui oleh KPT dan beberapa jabatan pengajian tinggi dan yang lain, serta kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang lain seperti KPM, KKRW, SKMM dan lain-lain lah. Okey, dan di bawah melalui program ini 4 inisiatif yang diperkenalkan iaitu innovation dan teknologi, nurturing interest in maths and science, lifelong learning and micro entrepreneurs lah. Okey, selain daripada itu juga di bawah program UAP ni juga 7 program dibangunkan, iaitu Seaways, ICT Village, Smartos, Mobile Siswa, Agrodesa, ME Uni Interns dan iParents lah. Okey, kesemua ketujuh program ini adalah merupakan cetusan idea daripada duta ambassador daripada duta universiti, dan ia ditambah baiklah melalui perbincangan bersama dengan agensi-agensi lain jugalah. Okey, UAP ini juga berperanan sebagai ejen perubahan dan perantaraan dengan masyarakat dan kerajaan lah. Okey, selain itu fungsi UAP juga adalah sebagai pemimpin belia, terutamanya dalam aspek berpersatuan,
dan juga penghubung di antara komuniti setempat dan agensi kerajaan lah dalam menyampaikan maklumat-maklumat seperti kemudahan pinjaman dan bantuan-bantuan lain yang disediakan oleh kerajaan. Okey, ia juga sebagai pakar rujuk dalam isu-isu semasa lah, seperti politik dan lain-lain. Dan last sekali ia juga merupakan sebagai penyokong dan penggerak aktiviti komuniti setempat lah. Seperti contoh dalam membangunkan projek-projek baru dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dan lain-lain. Secara keseluruhan yang kita nampak, Malaysia membuat pergeseran Laut Biru dalam membangunkan nasionalnya ketika berusaha untuk mencapai agar negara menjadi lebih maju menjelang tahun 2020. Idea MBOS utama untuk memberi tumpuan kepada perbezaan dan kos rendah untuk membuka ruang pasaran baru serta mewujudkan tuntutan baru dengan menukar pelanggan menjadi pelanggan dan menawarkan proses dan alat visual yang sistematik dan dapat ditiru untuk memastikan reka bentuk dan pelan strategi yang jauh lebih berkesan terhadap negara di masa akan datang. National Blue Ocean Shift NBOS dirumuskan dan dilaksanakan melalui sidang kemuncak NBOS, di mana NBOS merupakan satu platform strategi regional dan nasional yang unik dan dinamik yang mengumpulkan kementerian agensi, semua tahap kerajaan dan swasta secara sukarela. Pelaksanaan MBOS, budaya kerja MBOS akan menghasilkan idea yang baru, kreatif dan berinovatif.